So apa? Masalah apa? إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله وسلم شؤونه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة. Bismillahirrahmanirrahim. Babu da' dal ain tu kan rin. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Bab menyatakan, hadis mencarakan tinggalkan barang yang memberi syak akan dikau kepada mengerjakan barang yang tiada memberi syak akan dikau. Kain ni kita rasa bersih, najis. Bersih, tidak. Senang tinggal, ambil kain lain. Maksudnya bila benda tu ada masykuk, benda yang disyaki, ya, maka jalan selamat dia tinggal, dia ambil yang lain. Ya, nanti kita sembahyang duk pening, ya, kain ni bersih tidak, bersih tidak, jadi mengganggu. Semua perkara itu dapat di akhir zaman. Nabi kata aqallu ma yujadu fi akhir zaman rizqun halalun wa akhun yusaqu bih. Benda yang payah didapat pada akhir zaman apa? Iaitulah benda rezeki yang halal dan kawan yang betul-betul boleh diharap payah dapat. Maknanya bila keadaan begitu kena berhati-hati lebih. Dapat sekali macam-macam sudut, terutama sudut makanan yang bercampur dibuat oleh orang yang bukan Islam. Dia kan tahu orang Islam sendiri pun kadang-kadang buat tahara pun tak lepas, tak tahu kenal, apalagi binatang kafir lagi tak kenal. Dia pakai gasak, ya. Jadi kalau kita syak tak apa sedap, dapat keluar kenyataan makanan bercampur yang tak baik, tinggal senang, tinggal benda yang tak jelas menuju pada benda yang jelas. Itu cara dia selamat. Ketahui kira saudaraku, apabila datang kepada kamu satu barang ataupun mau memperbuat satu pekerjaan, kemudian datang syak di dalam hatimu dan taraddud, mana hati kita berpapah hati, boleh tidak, betul tidak, mana adakah pekerjaan ataupun barang yang datang itu halal ataupun haram, dan adakah elok ataupun haram ataupun buruk, atau busuk, maka tinggalkan olehmu daripada mengerjakan dan mengambil. Habis, senang. Berlaku macam ni, tinggal lebih jalan selamat. Dan kerjakan barang yang tidak mendatangkan syak dan taradud dalam hatimu. Benda yang jelas, terang, atau ambil. Maka demikian itulah disuruh oleh syarak, sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya Anil Hasan ibni Ali qal hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuk fa inna sidqa tuma'ninatun wal kazib ribatun. Hasan sahih. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Katanya, telah aku hafaz, telah aku ingat daripada Rasulullah SAW, sabdanya, tinggalkan olehmu barang yang memberi syak. Dak, mana tinggalkan, ya, ma yuribuk, barang yang samar, mana barang yang syak akan dikau kepada membuat atau mengambil. Nak buat satu pekerjaan ni, kita syak, elok tidak, elok tidak, tinggallah, cek kerja lain. Ataupun nak ambil barang halal haram, tinggal senang. Dan mengambil barang yang tiada memberi syak yang jelas, mana
selamat. Yakni jauhkan olehmu hai orang yang Islam akan dirimu masuk dalam pekerjaan syubhah dan pekerjaan yang tidak terang halal dan haramnya pada hukum syarak. Tak jelas, tinggal. Kerana masuk dalam syubhat menjatuhkan dia dalam maksiat dan jahat. Ya. Kalau benda halal Nabi sebut terang kan, al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Famanitaka syubha faqad istabra li dini wa ardi. Al halal bayyinun, yang halal terang, wal haram, haram pun terang. Ya. Wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Tengah-tengah tu ada benda syubhat. Kita nak kata halal pun tak terang, nak kata haram pun tak jelas. Ya, jadi domain dia tidak halal, maka tinggalkan benda tu. Pamanit taka syubha, barang siapa yang meninggalkan benda syubhat, maka faqad istabra li dini wa ardi. Ya, dia meninggalkan benda syubhat bermakna dia telah memelihara agama dia dan memelihara maruah dia. Mana orang yang bermaruah dengan Allah Taala, tu sifat dia. Dia tinggal benda yang samar, dia ambil benda yang jelas. Tu. Bahkan berlindung kamu kepada yang hak dan bertahan diri kepada syarak. Apa saja maknanya ketika keputusan syarak. Keputusan kata okey, jalan. Kalau tidak, stop, itu saja jalan dia. Sebab apa? Inna sidqat amanina. Kerana bahawasanya benar, benda-benda benar membawa kepada tetap hati. Kita buat benda baik tak ada apa, kita pun tak takut. Ya, tapi kalau benda tu ada tak sedap, kita pun tak sedap duduk. Ini benda selamat tidak ni, atau sebagainya. Kan datang orang tahu gini ya. Bila benda tak sedap, mana benda tak elok. Kalau benda yang jelas, tak ada siapa pun rasa, maknanya keraguan, hati dia tenang. Yang ini segala pekerjaan yang betul dan yang berterang-terang halalnya itu menjadikan tenang hati orang yang ada nur agama dia. Islam tu nur, cahaya dalam hati dia, di dalam kalbunya. Dan barang yang bohong, perkara yang tidak betul, sebagai yang disuruh dan diizinkan oleh syarak tak betul, mana itu datang syak dan taradud. Kita buat dia rasa tak sedap, rasa tak kena, ya itu tak betul lah benda tu. Dan dirinya hati orang yang beriman itu ya goyang dan was-was bila benda tak sedap. Kita sendiri kalau buat benda tak betul, kita takut kan, nanti orang tahu, orang dia tak sedap. Apa lagi lebih besar lagi, ni Allah Ta'ala lebih mengetahui. Jadi ambil benda yang jelas, benda yang syak, yang wahamzah tu kita tinggalkan. Itu lebih memberikan keterangan jiwa. Dan kata Abu Isa At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tu. Mana berhujah dengan dia, berhujah dengan dia. Kemudian qala mu'alif rahimahullah, babu ma la yu'dalu bid'ah. Bab nyata ni mazhab hadis menunjukkan amal ibadat itu tidak sama dengan tenang dan tetap pekerjaannya. Tetapi sekiranya beramal ibadah itu telah disuruh syarak mengerjakannya dengan tidak boleh ditinggalkan, itu satu ketetapan khas yang umum. Dan tidak boleh diluputkan benda wajib sembahyang, tak boleh nak tinggal, itulah ibadat yang lain. Tetapi tidak beribadat dengan apa tu? Dengan kencang. Macam bahasa ni. Tetapi tidaklah beribadat itu dengan kencang. Ya. Itu dipuji oleh syarak. Bahkan yang terpuji adalah beribadat dengan tetap keadaannya. Mana bukan nampak pada zahir, wah hebat ini, tak. Yang terpenting ialah ketetapan tumakninatul qalbi dengan Tuhan, dan cukup tertibnya dan waraknya, mana penjagaan itu. Tidaklah apabila kerja dengan nama banyak saja, dia sembahyang tu 1000 rakaat kan. Kencang ni, wah hebat tu. Bukan begitu ukuran dia. Ukuran di dalam ketenangan dia, dengan tidak sempurna tertibnya
dan masuk apa-apa yang syubhah, mana yang tak jelas, tak elok. Misalnya seorang yang mengerjakan sembahyang, maka dikerjakannya dengan kencang rupanya, cepat bacaannya, cepat rokoknya dan sujudnya, supaya lekas banyak semayang. Orang baru 10 rakaat, dia dah 50 misalnya lah. Lajunya buat supaya lekas banyak semayang terkerjakan. Maka demikian itu tidak dipuji pada syarak. Bahkan yang terpuji ialah semayang orang yang cukup tenang dan tetap rupa keadaannya, bacaannya sederhana, rokok sujudnya sederhana, semua pekerjaan semayang dalam daripada fardu dan sunat abadnya, sunat hayahnya, ya, ada belaka di bawahnya, dengan tetap dan tenang dan cukup sempurna. Sebab semayang tu untuk menghadap, buat kelang kabut nak menghadap hati macam mana. Maka sedikit ibadat yang sempurna tu lebih utama dari ibadat yang banyak tidak sempurna. Ya, dia buat padi 2 ekar je, api buah, Masya Allah. Ya, bukan rokok, sujud melentuh buat. Ini 100 ekar buat. Pokok dia semua iktidal, tegak. Ya, ambil api cucur je lah, tak ada buah. Nampak je banyak, ya, tapi tak ada hasil. Maka sedikit ibadat yang sempurna lebih utama dari ibadat yang banyak. Kalau banyak sempurna, itu lagi baik. Dia nak sempurna tu maksudnya. Dengan kerana itu terpuji ibadat yang tenang dan lebih daripada ibadat yang kencang dan bersungguh-sungguh rupa pada zahir. Wah, hebat banyak, berapa sembahyang, beratus rakaat, ya, tapi satu khusyuk tak ada, kosong ni, mengayau sembahyang ni. Kerana kencang dan bersungguh-sungguh rupa itu selalunya ada tersalah ataupun menyerupai salah. Biasanya tidak dapat fokus betul lah. Bacaannya tidak cukup sempurna, makhraj hurufnya, ya, kerana tak betul, atau tidak cukup matnya, kan. Dia tak betul mat pun tak kenal. Dia kenal mat rempit ni. Ya. Dan qasarnya, panjang pendek semua dia tak tahu. Dia pakai rembat dia. Ya, macam-macam tuan kau semayang. Kita banyak kadang tempat semayang, kadang-kadang kelakar juga kan. Nak duduk belakang imam, dia betul-betul. Ni duduk belakang imam, dah baca kuat sampai imam pun pening kepala. Suara dia lebih suara imam. Lepas tu baca tak betul lah. Ya, at-tahiyyah, kan ada mat kan. Dia baca at-tahiyyatul mubarakah. Campur dia kejauh tahu. Kuat lah tu kan. Salah terang-terang. Dah salah bacaan wajib, tak sah semayang kan. Ada semayang dah salam macam-macam bunyi kan. Assalamualaikum, dia Assalamualaikum, mana pula dia mat macam pesil. Ada sebab bila kiraah ni dia wajib musyafahah. Ya, bila nak baca kena musyafahah dengan guru, mulut ke mulut. Tengok, tunggu test saya baca kan. Kiraat bacaan dia, tajwid semua kena baca. Tidak kan rukun tak salah habis semayang. Kalau semayang tak jadi sebab apa tu, belum masuk dalam lagi. Syariat luar fiqh pun sangkut, tu masalah. Dan kelakuannya tidak cukup tumak ninah dan kemahuan dia. Mana tumak ninatul qalbi itu dengan tumak ninatul zahir kena jalan sekali. Bagaimana tumak ninah dalam sujud, rokok, i'tidal semua kena ada. Ya, fasjud hatta tatma'innah sajidan, sujud sehingga ada tumak ninah. Tu tumak ninah sujud zahir, tumak ninah qalbi, sukunul qalbi ma Allah, tetap hati dengan Tuhan, yang bagi tempat lain. Semayang ni tak dibenarkan ingatan benda lain selain Allah Ta'ala, ya. Ya, dalam semayang tak dibenarkan. Tapi banyak kita langgar. Aqimis salah li zikri, dirikan semayang untuk kamu ingat menghadap Tuhan, bukan untuk khayal sana. Ini 3 cerita 4 cerita masuk. Maka betapalah ibadat yang tetap rupa keadaannya dan ada waraknya, mana penjagaan dia itu tidak terpuji, ya. Sebagai tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abi Isa Tirmizi dengan katanya, an Jabir qal zakara rajulun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ibadatin wa ijtihadin wa zukira indahu akhar bid'ah. Bukan bid'ah tu, bid'atin. Da'a tu apa? Tenang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'dalul bid'ah, la yudalu bid'ah. Hasan Gharib.
Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi baginda Rasulullah SAW, nama di sini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata ini disebut orang dan dikenang-kenang orang akan seorang laki-laki di sisi Rasulullah SAW, ya, dengan ibadat dia yang bersungguh-sungguh pada ibadat. Seperti kata orang-orang Syiah itu bersungguh-sungguh benar kuat ibadatnya, ya, membanyakkan ibadat. Dan dikenang orang pula di sisi Rasulullah SAW sebut akan seorang laki-laki yang dengan tetap rupa ibadatnya dan tenang dan cukup rupa waraknya, seperti dikatakan mereka itu, amboi si anu itu, mana alangkah hebat dia, tidak bersungguh-sungguh ia membanyakkan ibadat, tetapi ibadat yang dikerjakan itu cukup rupanya tertib dan berhalusnya, cukup rupa waraknya, tidak tinggal apa sesuatu melainkan semuanya habis dikerjakan. Manakah dalam tu wajib, sunat, rukun qauli, sunat qauliyah, rukun fi'li, rukun sunat qauliyah, habis semua dijaga dengan baik. Maka didengar oleh Rasulullah SAW, terkenangkan hal ibadat dua macam ni, maka ia pun lalu menyahutnya. Rasulullah pun bersabda, faqala Nabi sallam, la yu'dalu bid'ah, ya, la yu'dalu bid'ati. Maka bersabda bagi Nabi sallam, tiada setimbangan dan tiada sebandingan amal dengan cukup tetap dan sempurna keadaannya dan cukup waraknya, mana cukup penjagaan dia. Maka waraklah lebih utama daripada segala ibadat, ya. Mana warak, mana menjaga. Kalau warak pada istilah sufi maknanya apa? Allah tataharraka illa lillah wa la yadkhula qalbahu illa Allah. Kata Syekh Muaz Ar-Razi, bahawasanya warak yang zahir, bahawa dia tidak bergerak melainkan semua kena Allah. Dia berjalan, dia duduk, dia bekerja, dia apa, semua lillah, bukan linnafs, bukan kena nafsu dah. Adapun yang batin, Allah yadkhula qalbahu illa Allah, tidak masuk dalam qalbi dia melainkan Allah. Mana hati dia sentiasa menghadap. Babu ma jaa fi man akala al-halal dakhala al-jannah. Ya, dalam pembersihan kita, makanan kena bersih, maka jaminan di syurga besar. Banyak makannya. Bab menyatakan, datang menyatakan hadis yang menyebutkan barang orang yang makan halal masuk syurga. Tetapi kira saudaraku, makan halal itu memasuk ia akan tuannya ke dalam syurga. Mana sebab seorang itu masuk ke syurga, dia taat, maka dalam makanan ada arahan, ya, dan ada amaran. Itu dia. Al-Quran kata apa? Kulu minat tayyibat, kemudian wa'malus salihat. Kulu, makan sekalian kamu at-tayyibat, ay halalat, makan oleh kamu yang halal, ya. Kemudian wa'malus salihat, barulah amal saleh. Sebab tu barang siapa makan yang tidak halal, maka amalan dia ditolak, tak dinamakan amal saleh. Dalam ayat ni Tuhan letakkan aklul halal manzilatul syarat, panggil makan halal tu pada tempat syarat. Kita sembahyang, sebelum masuk kepada rukun, dia kena ada syarat sah, syarat wajib, syarat sah. Kalau syarat wajib, apa dia? Orang terjadi wajib balik, ya. Syarat sah, duhulul waqt, contoh masuk waktu. Tiba-tiba syarat sah dia tak ada, dia sembahyang zuhur pukul 11 pagi, jam sah sembahyang, tak sah. Sebab syarat tak ada. Syarat mesti masuk waktu, ni belum masuk waktu dia sembahyang, tak sah sembahyang dia. Begitu juga sini, maknanya syarat untuk doa tu diterima sebagai amal saleh ialah aklul halal. Sebab sini sebut kulu minat tayyibat, ay minal halalat, makan yang halal. Kemudian barulah wa'malus salihat, barulah amal saleh. Mana amal saleh itu dipanggil masyrut, disyaratkan. Adapun aklul halal itu syartun, syarat dia. Sebab tu penekanan dalam bab makanan amat penting, kan. Makan halal itu masuk ia ke dalam syurga, kerana halal itu disuruh. Itu dia sebab dia ni elat. Sebab apa dikaitkan kita? Kena halal itu disuruh Tuhan dan disukainya. Itu dalam ayat tadi kan, kulu minat tayyibat, Tuhan suruh. Maka tiap-tiap rezeki yang dituntut dan dicari dan dapat dengan jalan yang diharuskan oleh syarak, maka ialah rezeki yang halal, itu nama dia. Dan menuntut rezeki yang halal itu dipecut.
Makna apa? Dia suruh kita dengan bersungguh-sungguh. Talabul halal wajibun ala kulli muslimin. Mencari rezeki yang halal itu menjadi kewajipan oleh syarak kita pecut. Serta diberikan takut daripada menuntut rezeki yang haram pula. Kullu lahmin nabata min as-sawti pannaruh aula bi. Tiap-tiap daging yang tumbuh rezeki haram maka neraka itu untuk dia. Bermula dalil yang menunjukkan atas orang yang makan halal itu masuk syurga, seperti hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa dengan katanya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man akala thayyibah, coba makan thayyibah ay halalat, wa amilah guna dia beramal fi sunnatin, dalam sunnahku, wa aminan nas bawa'iqahu dakhala al-jannah. Faqala rajul ya Rasulullah inna hadzal yawm bin nas lakasirun, qal sayakunu fi qurunin ba'di. Kurun kita yang jaga ni dah kendian ni. Allah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi baginda sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abi Sa'id Al-Khudri, satu kisah dia yang menarik ni. Dia lalu satu karya, satu kampung. Tiba-tiba penghulu kampung tu panggil dia. Sebab dia sakit. Dia berubat tu, orang kata dah macam-macam tukang ubat dah tak sembuh-sembuh lagi. Kemudian dia panggil Abu Sa'id Al-Khudri. Mana tahu dia kata dalam kumpulan dia ada orang yang pandai berubat, suruh panggil. Bila panggil dia, suruh Abu Sa'id ubat. Dia Abu Sa'id Al-Khudri minta segelas air dan diruqyahkan air itu dengan membaca 3 kali Fatihah aja. Dia pun baca Fatihah 3 kali, suruh minum sembuh tu kan. Seronok dia bagi kat 10 ekor kambing. Kawan nampak kambing pun heret bawa balik. Tiba dia Madinah, tiba tergerak hati, boleh kambing ni ya, pemberian dengan sebab tadi dijampi dengan ayat Quran. Jampi yang boleh atau ruqyah boleh Quran, hadis, Asmaul Husna, tu je. Lain jangan pakai. Darat balik darat, laut balik laut, tu jangan. Ya, nanti yang buat pasal tu. Waktu dia menurun lah, atuk dah sampai, tahu jin mana yang panggil. Mengarut banyak, dia syirik banyak Tuhan. Ya, gunakan ayat Quran, hadis sahih, kemudian Asmaul Husna, nama-nama Tuhan. Ini atau doa-doa yang telah diajar dalam hadis banyak kan. Jadi bila Abu Sa'id baca umul Quran, segala ayat Quran ada dalam Fatihah, tu sah kan? Dia baca 3 kali, dia setiap ke air tu kau minum, sembuh tu dengan izin. Sebab yang menyembuhkan Allah, bukan obat, bukan tangkal, bukan ayat Quran baca kan. Yang ketika ayat menyembuhkan, syirik pula dengan ayat yang menyembuhkan, syafihu Allah. Cuma sebab je lah kan. Dia seronok dia bagi kami. Bila bagi, tanya Rasulullah, boleh tak ambil? Saya kata itu sebaik-baik hadiah, ambil lah, tak apa. Wah, boleh ambil ni. Yang ada orang kata ada guna pakai air tu, hadis sahih tu, ada tak tengok dia, kau kenal tak hadis itu. Tanya bin kau berubat apa luar negara, apa pakar ke apa, pakar yang baik ke Tuhan yang baik. Jangan syirikkan Allah dengan ubat. Jangan syirikkan Allah dengan makhluk, dan jangan syirikkan Tuhan dengan diri kita sendiri. Kita rasa kita mampu, kita tak, jangan. Usaha je, penentuan bukan kita. Usaha kita pun dia yang gerakkan semua. Itu perlu kita memahami makna ketuhanan. Kalau tidak, dia babas sendiri. Atau mana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di sana dapat diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa makan dia akan makanan yang halal dan beramal dia semacam di dalam sunnah. Maknanya tu tengok rangkaian dia. Bila dia makan halal, wa amilah fi sunnah, dia mudah mengamalkan sunnah. Sebab apa? Jiwa dia bersih. Dalam sunnah mana jalan yang dinakal daripada Rasulullah SAW, man tamassaka bi sunnati dakhalal jannah, cabut berpegang teguh dengan sunnahku, jaminan syurga untuk dia. Dan aman orang-orang daripada bala bencananya, yakni tidak dizalim orang. Dia tidak dizalim dan dia tidak menzalimi orang, dan tidak dicarutnya, tidak dimakinya, tidak dilaknatnya. Ya, nasaya apa? Masuk syurga. Ya, mana dakhalal jannah. Bila Nabi sebut dakhalal jannah, faqala rajul ya Rasulullah, seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, ya, bahawasanya inna hadzal yaum, pada ini hari, ya, pada orang-orang tadi, pada manusia ni lakasir, banyak, sabdanya lagi akan jadi. Ini saya kunu fi qurunin ba'di, akan jadi dalam kurun kemudian daripada ini. Banyak benda berlaku
kemudian daripada kurun Nabi, mana orang tidak mengambil cermat dalam halal dan haram, terutama dalam bab makanan. Dia sebat itu. Kita sini mudah-mudah letak mi Cina dengan mi orang Islam, mana lalu pukul 10 tu dah habis Cina punya mi orang Islam kan pukul 3 petang tak habis lagi kan. Tu dah dia. Oi, mi dia lain macam berkilat, minyak babi kau telan tak kilat. Minyak babi masuk dalam perut kau. Allah, itu masalah kan ni. Dia tak jaga. Semua dia orang kafir ni, apa dah hal itu. Itu masalah. Kulu minal kul ta'amul mu'minin, makan oleh kamu makan yang dibuat oleh orang mukmin. Orang mukmin kurang-kurang dia ada baca bismillah dan dia kerti suci najis. Orang kafir apa dia tahu, dia pakai bahan ni tadi. Dia beli pula barang orang Islam dia mudah, dia belanja, dia sujud ke Tuhan, dia bantu dia kan. Kita tinggalkan sekarang yang tinggal apa? Kekuatan politik sikit, tinggal kekuatan daya membeli kuat dah Melayu. Kita ramai kan, kalau kita tukar daya membeli tu, kalau kita kontrol dengan kita, naik dah, tapi tak kerti beli pun tak kerti. Kata kau kerti beli, tak kerti beli pula, kau tak kerti pegang duit. Kau beli barang siapa? Mukmin dengan orang bukan mukmin, mana kau beli? Tapi alah ni sedap, okay, sedap makan beli ke nafsu. Allah. Syekh Murtada punya bapa tu siapa? Almarhum Syekh Ahmad Mufti Haji Ahmad tu, mufti luar biasa Malaysia kan ni. Alim ni hebat, wali tak kereta api dia tahan berhenti. Kita tahan teksi dia berhenti. Kereta api dia tahan berhenti dan ni. Dia punya apa, dia pesan dengan Syekh Murtada arwah, dia kata makanan dia kalau dia beri pada sayur ke apa pasal, dia suruh setu dulu sama tu. Dia punya apa, kewarakan kan. Satu hari Syekh Murtada kata, bapak kan tahu, alah sama dia. Dia pun makan, muntah kan. Dia panggil, kau tak basuh ni, kau tak setu je. Gigil kawan dia. Maknanya apa? Kalau jiwa dah sentiasa bersih, masuk tak bersih, pum dia tendang kan. Kalau kita kawal, insya-Allah ada pertolongan Tuhan. Kata silap kan, pum dia tendang balik, muntah. Tu orang ustaz kau tu dululah kalau di Mekah Madinah makan cantik kan. Lama duduk balik Malaysia kadang-kadang makan termuntah kan. Dia syubhat masuk, pun dia tendang balik. Tu dia punya apa? Kesan Allah Ta'ala beri bila kita jaga bekas bersih kan kalbi kita tu, dia cantik. Ini menjudul lalu melintang patah, sebat je. Kadang-kadang Cina dia ahlam dia makan mi hailam. Cina ya Allah, mana perut dia tak tahu, jadi tong sampah perut. Sayang perut kita tuan, masuk yang bersih lah, jangan masuk yang kotor. Ada risiko ke hati tu. Dia makan silap dia kan mula ibadat berat. Dia silap makan kan ada kan. Dia 7 anggota je. Kalau silap jaga je kan, dia efek dekat kalbi dia. Kita silap pandang, silap dengar, silap makan, silap berjalan. Tengok dalam dia berat. Kalau kita jaga betul dia ringan. Contoh ringan bulan puasa kan, kita kurang makan kan. Tengok ibadat kan. Padahal dia letih, Quran boleh khatam. Bulan lain perut bulat, Quran tak khatam. Yang kita kena nampak banyak dia punya apa, Allah Ta'ala jadikan sebab. Kerana apabila dia dengar oleh orang di kalangan sahabat akan Rasulullah SAW demikian, terlalu disahut begitu. Faqala ar-rajul, apa kata ya Rasulullah, inna hadzal yaum bin nas lakasir. Qal sayakunu fi qurun ba'di. Mana sayakunu? Dia kalau saufa yakun lain mana ni? Kalau saufa tu dia jauh sikit. Kalau sayakun sin ditamfi mana dekat. Saufa ta'lamun, lagi kamu akan mengetahui bila saufa akhirat tu. Tapi kalau saya lamun saya kunun dia dekat. Sebab tu dekat kurun kita dah berasa kan. Maka kata seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW, bahawasanya segala yang Tuhan hamba katakan itu pada hari ini ke tuan? Ya Rasulullah, kata banyak macam ini dalam masa Tuhan hamba ni, berkata ini banyak adanya orang yang semua bagi itu makan yang halal dan beramal sebagai jalan ini, dan tidak bercaci-caci akan sahabat, dan tidak berberi mudarat. Bila didengar akan Nabi SAW, kan kata lelaki itu demikian, telah bersabda dia, sungguhnya sekarang ada ia seperti kamu kata ini, tetapi nanti saya pun akan lagi jadi ia dalam kurun kemudian. Ini kurun kita semua dah laku ni. Banyak berlaku benda jelas. Itu kalau kita tengok hadis Nabi ni memang terang satu-satu.
Maka bila aku dan setengah daripada sahabatku mati, orang-orang pun banyak makan haram. Itu maksud. Bila aku dah tak ada dengan sahabatku besok, dalam belakang hari habis orang sebat. Dan berbuat bid'ah banyak. Dan beri-beri mudarat sama Islam. Sama Islam pun bercakap, bergaduh. Orang Islam kena bantai pun setengah tu dia berhati. Dia tengok sedih orang masyarakat Arab ni. Israel kecil, klonet, dia sebat, malu. Dia berhati orang ramai. Ada yang setuju pula sokong. Pelik tu. Ini semua berlaku kerosakan fitnah akhir zaman. Kemudian kata Abu Isa bermula ini hadis gharib. Kat Malaysia lagi pelik kan? Orang doa Abu Kunut di tikai. Apa jenis orang tak tahu. Tak ada kepala otak. Dan berbuat bid'ah dan beri-beri mudarat sesama Islam. Ya, ini apa? Menjelang akhir zaman berbagai-bagai fitnah berlaku. Dan kata Abu Isa ini hadis gharib dan tiada kami ketahui akan dia dan melainkan daripada ini wajahnya. Dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dan berkata ia sahihul isnad. Hadis ini dia punya sanad sahih gitu. Kemudian masalah menuntut rezeki yang halal itu wajib ia atas tiap-tiap orang Islam. Bermula dalil yang menunjukkan atas demikian itu adalah hadis Nabi SAW begini nasihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul halal wajibun ala kulli muslim. Diriwayatkan oleh seorang sahabat bagi Nabi SAW nama Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula menuntut rezeki yang halal itu wajib atas tiap-tiap orang yang Islam. Siapa mengaku di Islam dan itulah makna kewajipan dia kena cari rezeki pastikan yang halal. Yang halal itu ibarat makanan apa yang mempunyai makna kebaikan, zat, vitamin dia banyak. Ya, ada punya halal ibarat yang haram ibarat racun. Disebut kepada Tabarani dalam Al-Awsat, nama kitab dia Al-Awsat. Guna masalah menuntut rezeki yang halal itu wajib ia kemudian daripada menunaikan sembahyang fardu dengan dalil hadis daripada Nabi SAW. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala talabul halal faridatun ba'da faridah. Diriwayatkan oleh seorang sahabat bagi Nabi SAW namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, bermula menuntut rezeki yang halal itu satu fardu yang dikerjakan kemudian daripada menunaikan sembahyang 5 waktu. Maknanya selepas fardu sembahyang wajib jaga makanan, rezeki halal jaga. Meriwayatkan ini hadis oleh At-Tabarani dan Al-Baihaqi. Dan satu lagi masalah 198, makan dan memakai daripada usaha yang halal itu kesedapan, ya. Bagi orang beriman dia dapat makan halal puas walaupun tak sedap. Berzahir biasa je kan, pakai pun halal seronok. Berbanding kalau rezeki sebaliknya digelisah. Kesedapan tadi dikurniakan dalam dunia dan serta tidak mendatangkan suatu mudarat dalam akhirat tu. Maka jikalau didirikan dan diberikan dan disedekah-sedekahkan barang yang lebih daripada guna diri sendiri dapat pula pahala. Demikianlah tersebut di dalam hadis. Ya, demikian katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ayyumar rajulin iktasaba malan minal halalin fa at'ama nafsah aw kasaha famin dunaha min khalqillahi kana lahu bihi zakatun. Diriwayatkan oleh seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa bersabda ya barang mana laki-laki ayyumar rajulin, perempuan ni min babi taglib, masuklah. Kalau perempuan kata sebut lelaki, perempuan tak ada ke? Kena kecil hati pula. Ini mimba bitaglib, bab mengalipkan. Sebut perempuan masuk sebut lelaki masuk perempuan. Barang mana laki-laki yang dapat harta daripada pencarian, sebab kewajipan mencari ialah suami bukan isteri. Isteri nak tolong tu soal lain, ya. Yang wajib suami itu memberi nafkah. Maka memakan ia akan dirinya, mana cari rezeki halal untuk sumber rezeki dia makan, dan memakai dia akan dirinya kan kepada orang yang lain, kemudian dia beri pada orang lain kalau ada tanggungan dia anak isteri dia, ya, dan seterusnya lah. Daripada makhluk Ta'ala nasai ada baginya zakatun. Zakat mana apa? Sedekah. Ya, sini zakat di mana sedekah. Ada sedekah mana zakat. Dia tentu kalau Arab ni. Kalau dalam ayat Quran zakat dibuat dengan ibarat sedekah. Innamas sadaqat lil fuqara. Sadaqat bermakna zakawat. Ya, sesungguhnya zakat itu diberikan kepada orang fakir miskin sampai seterusnya ayat tu. Jadi maknanya itu bahasa dia.
Dengan dia meriwayatkan akan hadis ini oleh Ibn Hibban di dalam sahihnya. Itu di antara apa? Usaha cari untuk makan pakai kita pun dapat pahala sebab dia mula masuk dalam arahan Rasulullah SAW. Kemudian babu maja'a fil amal lillahi ta'ala wallahu a'lam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad. Inna khaira kullahu bi anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Bismillah.